Assalamualaikum, nama saya Rashidah. Saya akan membentangkan topik sejarah kewujudan komuniti Baba dan Nyonya, Ceti dan Serani di Melaka. Ini hanyalah sebagai satu pengenalan. Sebagai permulaan, saya akan memperkenalkan sejarah negeri Melaka secara ringkas. Mengikut riwayat sejarah Melayu, Parameswara merupakan putera Raja Palembang kurun ke-14 yang melarikan diri dari musuhnya iaitu orang-orang Jawa. Baginda telah melarikan diri ke Temasek, kini dikenali sebagai Singapura dan menjadikan dirinya sebagai raja di Temasek. Walau bagaimanapun, baginda dihalau dari Temasek oleh penjajah dari Siam dan dengan pengikut-pengikutnya hingga ke pantai barat Semenanjung Tanah Melayu untuk mencari tempat berselindung. Pada mulanya, mereka menjadikan Muar, Johor sebagai tempat untuk bermas tautin, tetapi tidak sesuai kerana terdapat banyak biawak. Lalu baginda memilih tempat kedua untuk membina istana tetapi ianya juga tidak berkekalan. Kemudian para meswara menjelajah ke tempat lain dan ketika berburu, baginda sampai ke sebuah sungai bernama Bertam. Di sana, beliau terlihat seekor kancing yang dikejar oleh anjing-anjing pemburu baginda telah menendang salah seekor daripada anjingnya lalu jatuh ke dalam sungai. Baginda amat terkejut dengan keberanian kancing tersebut dan dengan serta-merta menamakan tempat tersebut dengan nama Melaka, bersempena dengan nama pokok di mana baginda sedang berteduh. Metodologi kajian. Metodologi kajian yang saya gunakan ialah proses pengumpulan data secara kualitatif menerusi konsep yang berkaitan sejarah dan latar belakang. Kajian ini saya jalankan dengan kaedah mengumpul maklumat dan data-data berkaitan melalui internet serta rujukan daripada jurnal-jurnal penulis dari pelbagai organisasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menampilkan dan membandingkan data-data yang kukuh dan sahih lalu saya jadikan sebagai sumber rujukan. Kita akan mulakan dengan sejarah Baba dan Nyonya. Baba dan Nyonya merupakan keturunan peranakan di mana keturunan Cina bercampur dengan Melayu. Baba digelar kepada kaum lelaki manakala Nyonya untuk kaum perempuan. Asal-usul perkataan Nyonya diambil sempena dari bahasa Portugis iaitu Dona yang bermaksud perempuan. Gelaran Baba pula terilham daripada bahasa Hindu iaitu bapa atau lelaki dewasa. Sejarah kewujudan komuniti Baba dan Nyonya ini telah bermula pada kurun ke-15 lagi. Pada kurun ini, wilayah-wilayah di Kepulauan Melayu sangat menghormati pelbagai kerajaan seperti negara China dan Siam. Oleh itu, hubungan diplomatik yang erat dengan negara-negara ini telah dibina sejak kurun ke-15 lagi. Ia bermula semasa pemerintahan Parameswara. Apabila Laksamana Cheng Ho, seorang Cina Muslim melawat Melaka, menurut sumber-sumber terdahulu, pada tahun 1459, sebagai tanda penghargaan dan penghormatan, Raja China telah menghantar Puteri Hang Lipo kepada Sultan Melaka untuk dikahwinkan. Pada mulanya, pengikut-pengikut Puteri Hang Lipo tinggal di Bukit Cina. Lalu daripada itu lahirlah peranakan Baba dan Nyonya. Walaupun mengekalkan budaya dan kepercayaan nenek moyang mereka, peranakan Baba dan Nyonya telah mengasimilasikan bahasa dan budaya Melayu dan membina budaya pemakanan yang unik. Terdapat sumber-sumber yang mengatakan bahawa peranakan Baba Nyonya bermula daripada perkahwinan campur kaum Cina dengan orang Melayu tempatan. Hal ini menyebabkan kekeliruan kerana kisah asal-usul pengikut-pengikut Puteri Hang Lipo yang tinggal di Bukit Cina dan mengembara ke Melaka dengan Laksamana Yunan yang berbangsa Cina Muslim. Perkara ini disebabkan kekurangan peringatan yang fizikal berkaitan kisah pengikut-pengikut Puteri Hang Lipo dan menyebabkan ramai pakar tidak percaya asal-usul etnik peranakan Cina tersebut. Baba dan Nyonya juga dikenali sebagai kaum peranakan terdahulu iaitu pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, pedagang Cina menggabungkan pengaruh Cina dan budaya Melayu ke dalam budaya dan gaya hidup mereka, menjadikan Baba dan Nyonya sebagai golongan unik di antara kalangan kaum Cina yang terdapat di Malaysia. Kebanyakan Baba dan Nyonya berasal dari negeri Melaka. Mereka menggelar diri mereka sebagai peranakan kerana walaupun kebudayaan mereka berasal daripada warisan tradisi Cina, ia juga mempunyai unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Perkahwinan campur yang berlaku di antara kaum Cina dan Melayu di zaman silam adalah punca utama mengapa generasi-generasi seterusnya memanggil mereka sebagai Baba dan Nyonya.
Keturunan Baba dan Nyonya di Melaka adalah berasal daripada keturunan pengikut-pengikut Puteri Halipo yang datang bersama Armada Cheng Ho pada tahun 1459. Pada masa itu, Puteri Halipo dikahwinkan dengan Sultan Melaka iaitu Sultan Mansur Shah, dan Sultan Melaka telah memerintahkan agar didirikan sebuah istana khas bagi puteri ini di puncak Bukit Cina. Pengikut-pengikut puteri tinggal di pertempatan yang dibina di kaki Bukit Cina dan kawasan sekitar. Walau bagaimanapun, hingga ke hari ini kesan tinggalan Istana Puteri Hang Lipoh tidak dapat dijejaki. Manakala kesan pentempatan pengikutnya pula dapat dilihat berdasarkan adanya perigi yang digunakan mereka. Perigi itu kini dikenali sebagai Raja atau Perigi Puteri Hang Lipoh. Di kaki Bukit Cina, keturunan pengikut Puteri Halipo inilah yang dikatakan membentuk masyarakat minoriti Baba dan Nyonya di Melaka. Keturunan Baba dan Nyonya juga telah diasimilasikan ke dalam masyarakat dan budaya Melayu sehingga identiti budaya mereka banyak digantikan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Kaum lelaki dikenali sebagai Baba, kaum wanita dikenali sebagai Nyonya. Mereka juga amat fasih betul-betul dalam bahasa Melayu, dialek Baba dan Nyonya, sebagai bahasa pertama dan mengamalkan sebersikit cara hidup orang-orang Melayu dari segi pakaian dan pemakanan. Contoh bahasa Melayu dialek Baba dan Nyonya dapat dilihat dalam pantun Dondang Sayang seperti berikut. Nada bugis tolak belayar, jeruk mari dalam kendi. Hutang budi dibalas di dunia, hutang hati mengikat diri. Pisang emas dibawa belayar, tengah laut patah kemudinya. Hutang budi dapat dibayar, hutang hati apa gantinya. Baba dan Nyonya merupakan keturunan kaum Cina yang unik di kalangan kaum Cina yang terdapat di Malaysia, khususnya di negara Melaka, di negeri Melaka dan Pulau Pinang. Sebahagian daripada mereka enggan mengakui bahawa mereka adalah orang Cina dan mendakwa bahawa mereka berasal dari rakyat British dan mereka amat berbangga dengan kedudukan ini. Mereka menggelar diri mereka sebagai Baba kerana kebudayaan mereka yang berasal daripada warisan tradisi Cina dan mempunyai unsur-unsur pengaruh kebudayaan Melayu. Anak-anak Baba Nyonya dibesarkan mengikut cara hidup dan upacara keagamaan orang Cina yang diubah oleh unsur-unsur kemelayuan serta unsur-unsur tempatan yang lain. Upacara ini telah diubah suai lebih kurang 150 tahun yang lalu. Upacara ini masih diterus diamalkan tetapi semakin berkurangan disebabkan oleh pengaruh barat. Rumah Baba dan Nyonya peranakan masih mengekalkan kebanyakan budaya dan kepercayaan nenek moyang mereka. Peranakan Baba Nyonya juga telah mewujudkan satu budaya unik dengan mengekalkan banyak tradisi Cina, seperti meraihkan Tahun Baru Cina, perayaan Tanglong dengan mengikut budaya tempatan dan juga penjajah. Budaya Baba dan Nyonya menggabungkan budaya-budaya Portugis, Belanda, British, Melayu dan Indonesia. Kebanyakan peranakan Baba Nyonya dididik oleh Inggeris pada pertengahan abad ke-20. Oleh kerana itu, penjajah British ke atas Malaya, akibat daripada penjajah British ke atas Malaya. Peranakan Baba dan Nyonya mudah menerap budaya Inggeris dan berpendidik. Oleh itu, kebanyakan jawatan perkhidmatan dipenuhi oleh mereka. Interaksi antara British dengan mereka menyebabkan mereka memeluk agama Kristian dan masyarakat peranakan Baba Nyonya menjadi berpengaruh di Melaka dan Singapura dan mereka lebih dikenali sebagai King's Chinese ataupun Cina Raja. Kerana mereka lebih taat kepada mahkota British. Kebanyakan peranakan betul-betul 3 bahasa dan dapat bercakap dengan Cina, Melayu dan British disebabkan oleh interaksi mereka dengan pelbagai budaya dan bahasa. Baba dan Nyonya juga merupakan golongan keturunan Cina yang sangat unik kedudukannya di negeri-negeri Selat bekas jajahan British, tanah Melayu seperti negeri Melaka, Pulau Pinang dan Singapura. Mereka juga dikenali sebagai Cina peranakan atau Straight Chinese. Bahasa mereka juga unik dengan mengamalkan dialek Baba Melayu, campuran bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Hokkien. Budaya pemakanan mereka juga mengamalkan campuran masakan Cina, Melayu beridentikan masakan Baba Nyonya pedas dan berempah. Oleh itu, warisan Baba Nyonya menjadi sebahagian yang penting dalam khazanah seluruh bangsa Malaysia. Pada hari ini, bilangan masyarakat Baba dan Nyonya di Melaka semakin berkurangan. Ini kerana ramai daripada mereka, terutamanya keturunan muda yang telah berhijrah ke negeri-negeri lain ataupun berkahwin dengan orang Melayu Cina dan memeluk agama Islam atau Buddha. Kerajaan negeri Melaka masih mengekalkan penempatan tradisional mereka sebagai warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Penempatan tradisional mereka masih dipelihara oleh kerajaan dan dijadikan muzium ataupun pusat-pusat pelancongan di negeri Melaka. Pelancong berpeluang untuk menatap rumah-rumah tradisional Baba Nyonya yang masih dikekalkan dalam bentuk asal dengan seni bina, rekaan dan hiasan dalamannya yang menarik serta begitu unik sekali. Penempatan tradisional mereka ini dipelihara utuh di sekitar Bandar Hilir dan kawasan Tengkera. Bangunan lama berupa deretan rumah kedai tersebut sebagai khazanah silam yang menyimpan 1000 kenangan
menceritakan tentang kewujudan masyarakat ini serta keunikan budaya mereka yang telah mula ditelan zaman. Hanya warisan artifak untuk tatapan generasi hari ini yang mampu mengukir senyuman dan menceritakan kepada para pengunjung yang melawatnya. Seterusnya, saya akan ceritakan sejarah Chetty. Masyarakat Hindu peranakan Melaka atau lebih dikenali sebagai Chetty adalah golongan minoriti di Malaysia. Masyarakat Chetty ini telah wujud hasil daripada perkahwinan campur antara pedagang-pedagang Hindu India dan masyarakat tempatan seperti Melayu, Cina, Batak dan Jawa dan telah wujud sejak tahun 15,000 lagi. 1,500 lagi, iaitu semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Masyarakat asal Chetty dikatakan berasal dari sebuah daerah bernama Panay di Tamil Nadu, India. Sejarah awal kewujudan masyarakat Chetty ini telah bermula ketika pedagang-pedagang kaya dari India datang ke Melaka untuk menjalankan aktiviti perdagangan. Pada masa dahulu, Melaka sangat banyak pedagang-pedagang luar yang datang. Jadi mereka tidak membawa kaum wanita semasa menjalankan aktiviti perdagangan kerana masa belayar yang lama dan tujuan belayar adalah untuk berdagang. Pemerintah Melaka ketika itu telah menyediakan satu penempatan yang khusus bagi pedagang-pedagang ini yang diberikan nama Kampung Keling disebabkan ramai pedagang India yang berulang-alik ke Melaka. Ia bertujuan bagi memudahkan urusan perdagangan masyarakat ini di Tanah Melayu. Menurut buku sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah, perkataan Keling berasal daripada perkataan Kalinga atau Kalingganapatinam atau Kalinggam yang dikenali sebagai benua Keling, iaitu nama perkampungan asal mereka. Nama tersebut kemudian disingkatkan dan berubah menjadi Kaling dan seterusnya disebut sebagai Keling. Penempatan utama komuniti ini sekarang adalah Kampung Tujuh Gajah Berang, 1.7 km dari pusat Bandaraya Melaka. Masyarakat Chetty Melaka bukanlah Chettier kerana Chettier dikenali sebagai pemberi hutang sedangkan Chetty pula adalah India peranakan. Masyarakat Chetty merupakan pemegang agama Hindu yang teguh di aman walaupun banyak perubahan dan asimilasi yang telah terjadi terhadap masyarakat ini. Namun pegangan agama Hindu mereka masih tetap utuh. Terdapat juga segelintir keturunan Chetty yang mengandung agama Islam dan Kristian hasil daripada perkahwinan campur. Masyarakat Chetty tidak dapat lari daripada berhadapan dengan situasi yang satu ketika dahulu mungkin tidak dapat digambarkan oleh mereka. Namun realitinya mereka berhadapan dengan gelombang baru moden yang mampu menggugat kelangsungan budaya dan adat rusan masyarakat tersebut. Dalam meneliti lebih mendalam isu ini, kertas kejap akan menjelaskan dengan lebih terperinci aspek-aspek cerdas budaya bagaimana masyarakat ini mengenanginya dalam konteks kelangsungan budaya mereka di era globalisasi ini. Seterusnya, sejarah Serani. Kewujudan masyarakat Serani dipercayai bermula daripada hubungan dan perkahwinan antara wanita-wanita tempatan dan lelaki-lelaki Portugis seperti pelaut, askar dan pedagang. Nama Serani adalah ringkasan daripada perkataan Nasrani yang bererti pengikut Yesus dari Nazarin dan Gragok. Istilah slang bagi gragau atau udang yang merujuk kepada tradisi keturunan Portugis yang merupakan nelayan udang. Pedagang Portugis pertama telah tiba di Melaka pada tahun 1507 menjadikan Melaka sebagai pengkalan strategik bagi perkembangan Portugis di bawah negeri Portugis India sejak April 1511. Pada zaman jajahan tentera Portugis, wanita-wanita Portugis telah dilarang dari mengikuti ekspedisi penjelajahan tersebut kerana kepercayaan karut mereka yang tidak membenarkan kaum wanita berada di atas kapal. Oleh itu, kerajaan Portugis telah memberi kebebasan kepada pelayar, penjelajah dan tentera mereka untuk berkahwin dengan wanita tempatan bagi menyebarkan ajaran Kristian dan memenuhi rancangan sebagai Wizara India di bawah polisi yang ditetapkan oleh Alfonso de Albuquerque, iaitu pemerintah India ketika itu. Raja Portugal ketika itu telah mengeluarkan satu surat bagi memastikan pembebasan dan pelepasan cukai untuk rakyat Portugis yang masih bujang yang telah keluar negara dan berkahwin di Melaka. Pada tahun 1604, lebih kurang 200 perkahwinan campur telah direkodkan khususnya di Tanah Melaka. Pada tahun 1641, selepas kejatuhan Portugis, Belanda telah mengambil alih Melaka. Namun, kelompok masyarakat Serani yang bermula dari zaman penjajahan Portugis masih mengekalkan tradisi kebudayaan dan bahasa Portugis dalam komuniti mereka serta mengamalkan ajaran agama Katolik, di mana beberapa ritual keagamaan masih disambut di Portugis. Masyarakat ini sentiasa dirujuk sebagai orang Portugis oleh rakyat Malaysia. Masyarakat Serani kebanyakannya didapati tinggal di kawasan seperti pinggir pantai dalam kawasan Perbandaran Melaka.
Masyarakat Serani juga dikenali sebagai Kristang berasal dari perkataan Portugis Cristão bermaksud Kristian. Ia merujuk kepada kumpulan etnik yang berdarah campuran Portugis dan Melayu serta setengahnya berdarah Belanda, Inggeris, Cina dan India. Hasil perkahwinan campur nenek moyang mereka di Melaka. Perkahwinan campur di antara masyarakat Kristang yang beragama Kristian dan penduduk tempatan kebiasaannya adalah dengan kaum Cina dan India. Ini disebabkan ketika itu kaum Melayu Islam tidak membenarkan penganutnya mengahwini individu yang berlainan agama. Masyarakat Portugis Melaka juga dipanggil Gente Kristang yang merujuk kepada bahasa dan dialek Melayu Portugis, di mana bahasa Malaysia juga telah mengambil beberapa perkataan Kristang untuk diguna pakai. Kesimpulannya, hubungan etnik adalah perkara yang sangat penting secara amnya bagi masyarakat di Malaysia yang bersifat majmuk. Ia dapat melahirkan masyarakat yang harmoni, saling bekerjasama dan bersefahaman serta sentiasa menghayati perjanjian sosial yang telah dipersetujui sejak awal kemerdekaan lagi. Bagi memastikan hubungan etnik di Malaysia sentiasa berada dalam keadaan baik, usaha-usaha perlu diambil secara berterusan yang melibatkan peranan kerajaan, masyarakat, pertubuhan bukan kerajaan. Ia adalah penting bagi memastikan hubungan etnik sentiasa dalam keadaan baik dan perlu disahut oleh setiap lapisan masyarakat. Kepelbagaian budaya dalam negara Malaysia seharusnya tidak menimbulkan masalah perkauman. Setiap kaum ataupun etnik perlu tahu dan memainkan peranan mereka dalam memastikan konflik perkauman seperti peristiwa 13 Mei tidak berulang semula. Perpaduan kaum ini amatlah penting bagi menyumbang ke arah menjadikan Malaysia sebagai negara maju dan sehubungan dengan ini, perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuhkan lagi bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman, maju dan makmur. Oleh itu, segala kerjasama semua pihak seperti kerajaan, masyarakat dan badan bukan kerajaan amatlah diperlukan untuk meningkatkan hubungan etnik ini. Jadi ini adalah rujukan-rujukan yang saya ambil daripada internet. Sekian saja persembahan saya ataupun uh, PowerPoint saya lah. Terima kasih.